So hari ini kita nak sambung dengan ajaran Jesus. Bila saya kata ajaran Jesus, kita merujuk kepada apa yang terdapat di dalam Bible. Dan spesifiknya ajaran Jesus terkandung dalam 4 kitab pertama dalam New Testament. Sebelum ini kita dah tengok Bible terbahagi kepada Old Testament dan New Testament. Old Testament Yahudi punya, New Testament ialah yang diterima pakai oleh orang Kristian. Dia kalau tengok bandingkan dia agak nipis ya. Di sini kalau tengok Old Testament dan New Testament, lebih kurang inilah New Testament, banyak ni saja. This is New Testament, this is Old Testament. Tapi ini adalah kitab Bible Catholic, so dia punya Old Testament tu ada buku-buku yang lebih lagi kalau dibandingkan dengan yang Protestan punya Bible dia kurang lagi. So dalam sini di sini ada 27 buku. Kita dah bincang dahulu kan, ini bukan satu buku, ini satu himpunan kitab-kitab. Dan di sini untuk New Testament ada 27 buku-buku dan surat-surat yang ditulis oleh Paul kepada gereja-gereja di sekeliling dunia mereka dulu. Alright. Nah, 4 buku yang pertama adalah dipanggil the Gospels. Gospel. Alright, Gospel. Kita ada Gospel of Matthew, Mark, Luke and John. Ada 4 Gospel. Alright. Disusun memang macam tu, Matthew, Mark, Luke, John. Tapi Gospel of Mark ditulis dahulu. Kalau ikut sejarah dia lah, orang dah kaji apa semua, Gospel of Mark ditulis dahulu. Matthew copy Mark. Ini bukan daripada saya, ini memang sejarah dia adalah memang Matthew ambil daripada Mark. Dan juga ada sumber lain yang dipanggil Q. Alright, quell, daripada perkataan quell tu maksudnya sumber. Dia ada sumber lain dan juga ada copy daripada Mark. Apa yang saya bagi hari ini kat situ ada kan, ialah satu salinan Gospel of Matthew. Gospel of Matthew. Jadi kat sini berita baik yang disampaikan oleh Matius. Jadi sebab dia bahasa Indonesia, so Matthew dipanggil Matius. Okey, dan kalau belakang sekali saya sebab terfotosten sebab dia ni lagi masih lagi Matthews, dia akan sambung dengan Marcus. Marcus adalah Gospel of Mark. Okey, saya lagi Matthew dulu sebab lepas kita habis bab ajaran Jesus, apa Kristian apa semua, kita akan tengok Gospel of Matthew, apa kandungan dia sebenarnya. So saya bagi ni boleh dapat membaca-baca apa semua kan. Okey. Now, so riwayat hidup Jesus yang saya bagi setakat ni diambil daripada Gospel of Matthew, Mark, Luke and John. Okey. Dan ajaran-ajaran dia terkandung dalam 4 Gospel ini. Kenapa di situ di sini saya kata dalam bahasa Inggeris dipanggil Gospel. Okey. The Gospel according to nampak? Oh, dia nampak. The Gospel according to Matthew. Okay, according to Matthew. Okay, the Matthew's Gospel. Di sini disebut berita baik. Kenapa? Apa perbandingan berita baik dengan Gospel? Okay. Dan 4 Gospel ini yang orang yang tak tahu juga kata inilah Injil. Okay. Betul dan salah. Betul dan salah. Kenapa? Nah, Gospel. What point? Gospel berasal daripada Gospel. Gospel ialah bahasa Inggeris lama yang merujuk kepada good news, iaitu berita baik. Sebab tu bahasa Indonesia dan bahasa Melayu dia disebut sebagai berita baik. Berita baik apa? Yang Jesus mengatakan bahawa sesiapa yang mengikutku, ajaranku, dia akan masuk syurga lah. Akan dapat kehidupan abadi. Jika meninggalkan segala benda dalam dunia, ikut aku, akan dapat kehidupan akhirat. Dan Paul pula, bagi Paul, berita baiknya ialah Jesus datang, mati di kayu salib, menghapuskan dosa manusia. Itu berita baiknya. So bagi Jesus, berita baik dia lain. Bagi Paul, berita baik dia lain.
tapi merujuk kepada berita baik yang dipanggil gospel. Nah, gospel semua ini berasal dari perkataan lain. Okay. Old Testament Old Testament ditulis dalam bahasa Hebrew, New Testament dalam bahasa Greek. Nah, dalam bahasa Greek, perkara ini berita baik semua ini disebut Evangel. Nah, pada zaman dia dikenali sebagai dalam bahasa Greek, berita-berita baik ini dikenali sebagai ini. Dan Quran apabila merujuk kepada berita baik ini menyebutnya sebagai Injil. Nama khas. Ada bunyi sama. Evangel Injil. Di sini lah asalnya. So, kalau kita kata gospel itu ialah Injil, betul. Betul lah. Tapi pada nama lah, bendanya. Benda. Tapi kalau kita kata, kan dulu orang kata, oh, kita tak ada baca Bible sebab ialah Injil yang telah diubah suai. Tak diterima. Tak diterima. Sebab gospel yang ada sekarang bukan Injil yang diubah suai. Gospel lain, Injil lain. Alright? Tak ada kena-mengena. Satu contoh selalu saya bagi pada student, saya pernah cakap dekat kasih rasanya. Kalau kita bandingkan kerusi dengan sofa, boleh? Boleh cakap kan? Kerusi kecil, sofa besar. Kerusi keras, sofa lembut. Kan? Boleh. Kalau kita suruh bandingkan, sila bandingkan kerusi dengan pintu. Boleh tak? Nak banding macam mana tu? Sila. Okay, nak banding macam mana? Totally different. Macam tu, Injil dengan Gospel. Okay, Injil dengan Gospel ialah riwayat hidup Jesus. Okay, riwayat hidup Jesus di mana ditulis paling awal 50 tahun selepas Jesus telah pergi. Paling lewat Gospel of John 100 tahun selepas pemergian Jesus. Bayangkan sekarang you nak tulis sejarah pasal apa berlaku pada Tunku Abdul Rahman di hari merdeka. Daripada pagi tu dia keluar rumah, dia naik kereta apa semua, dia tulis itu tu, dia tanya orang macam rasanya apa yang dia tulis tu betul tak? Susah kan? Mungkin ada agak-agak orang kata, oh pagi-pagi tu dia makan nasi lemak dulu, mungkin dia agak aja. Maksudnya tak. Tunku very western, dia makan sandwich. Kan? So macam tu. Itu caranya mereka telah menulis Bible. Hearsay. Hear, dengar si cakap. Lainnya apa? Dengar cerita dan cerita semula. Yang rakam ni, okay, hearsay. Alright. Maklumat terkini. Okay. So, berdasarkan itu, gospel ditulis. Alright. Sebab itu kita tengok akan berlaku percanggahan. Sebab orang-orang lain yang tulis mengikut sumber-sumber yang lain. So, akan ada percanggahan. Kita akan tengok nanti. Alright. So, apa itu Injil? Injil disebut dalam Quran. So, ini memang ada. Tapi apa dia? Alright. 4 kitab, kita bincang masa Taurat dulu. 4 kitab yang diturunkan. Satu pun tak diturunkan dalam bentuk kitab, buku, belum. Maksud tak ada. Semuanya bentuk wahyu. Ada macam itu. Sama juga, Injil adalah apa yang diwahyukan kepada Nabi Isa. Dan apabila dicakapkan, wahyu turun. Itu adalah Injil yang asal. Satu soalan favorite bila saya bagi ceramah tentang perbandingan agama tentang topik ini. Di mana Injil yang asal? Di mana Injil yang asal? Jawapan saya senang, tak ada. Jesus tak pernah bawa buku. Okey, hari ini saya nak berkhutbah pasal ini. Buku saya ya, tak ada. Dia direct. Sama juga Rasulullah. Rasulullah tak pernah buka Quran. Ikut ayat ini, tak ada. Dia direct. Dan hati-hati dan apa senang bagi dia. Kan? Direct. So, dia tak ada buku. Semua ditulis selepas dia. Jesus tak pernah tengok Bible. Okay? Dan so kalau Bible yang asal ada.
di museum di Vatican ada, di museum di Sinai. Museum Sinai kalau tak church